membawakan wawancara kita hari ini berkenaan dengan Pesta Pantun 2023 antara Institusi Pengajian Tinggi Negara Brunei Darussalam. Ya, Pesta Pantun antara Institusi Pengajian Tinggi Negara Brunei Darussalam 2023 yang merupakan satu pertandingan. Jadi kita akan mengetahui dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Supri bin Haji Sudin, seorang penolong profesor dan juga pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Assalamualaikum. Selamat datang, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Ya. Jadi pertemuan kita kami mulakan dengan pantun Doktor. Bunga melur dalam jambangan, di tepi kolam menjadi hiasan. Diciptakan pantun untuk renungan, semarak nilam empunya wawasan. Jadi salah satu usaha yang kami banggakan dan kita juga bergembira adanya Pesta Pantun 2023 yang akan melibatkan para pelajar dari institusi pengajian tinggi di negara kita ni, Brunei Darussalam, Doktor. Betul, Ya. betul. Alhamdulillah. Perlu dijawab kan? Enggak? Boleh. Alhamdulillah, ya Allah. Silakan. Doktor. Allah. Belum lagi. Jadi mungkin dapat kita tanyakan dulu, Doktor, mengenai dengan secara ringkas mengenai dengan Pesta Pantun Institusi Pengajian ini. Adakah pertama kali diadakan ataupun pernah sebelum ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin sedikit boleh kami membalas sedikit untuk pembukaan katanya. Okey, banyak-banyak ambur selasih di bawah batang. Banyak-banyak terima kasih kerana menjemput amba datang. Okey. Alhamdulillah, acara Pesta Pantun antara institusi pengajian tinggi ini julung-julung kalinya telah diadakan pada tahun 2022, tahun lepas, yang mana dianjurkan dan ditaja sepenuhnya oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah tahun ini untuk kali keduanya yang mana Suruhanjaya Tinggi Malaysia telah menjemput Universiti Islam Sultan Sharif Ali menjadi pengelola dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dengan bertemakan Pantun Warisan Khazanah Budaya Melayu. Pesta Pantun ini diungkayahkan sebagai usaha mengekalkan dalam memertabatkan pantun sebagai puisi tradisi Melayu yang diwarisi sejak zaman berzaman dan sebagai usaha untuk puisi tradisional ini dihayati oleh generasi muda. Jadi salah satu inisiatif juga untuk mempertahankan. Jadi tadi Sarina telah pun menyampaikan pantun. Tuan Doktor pun membalas, saya rasa ketinggalan. Jadi mungkin soalan seterusnya saya ajukan dalam bentuk pantun. Dua rangkap saja. Warisan tradisi Ketani pertahankan. Apakah tujuan dan objektif acara ini diadakan? Masya Allah. Okey. Di antara tujuan dan objektif acara ini diadakan, di antaranya ialah menonjolkan bakat-bakat terpendam mahasiswa-mahasiswi dalam bidang seni pantun agar dapat berkembang di peringkat kebangsaan dan insya-Allah seterusnya akan dapat mewakili negara di ke peringkat antarabangsa nanti. Kemudian untuk mengekalkan dan mengembangkan seni berpantun sebagai khazanah puisi Melayu tradisional dan warisan bangsa. Kemudian menggalakkan daya berfikir para pelajar IPT dalam berpantun dengan cepat, tepat, kritis dan kreatif. Kemudian pelajar IPT dapat mengaplikasikan kemahiran berbahasa dalam menjual dan membeli pantun ini. Kemudian mahasiswa-mahasiswi juga insya-Allah dapat membina keyakinan diri dan sedia bersaing secara sihat dalam pertandingan, mana-mana pertandingan insya-Allah. Dinyatakan oleh Yang Mulia Doktor sebentar tadi, tema bagi pertandingan ataupun Pesta Pantun ini Pantun Warisan Khazanah Melayu. Kami sokong semoga usaha ini terus diadakan secara bersepadu Dalam hal ini juga Doktor kita ingin mengetahui berapa ramai pasukan yang menyertai dan bila sebenarnya diadakan? Okey. Pesta Pantun ini dibukakan kepada pelajar-pelajar IPT, awam dan swasta, dan alhamdulillah sebanyak 5 buah pasukan akan bertanding. 2 buah pasukan dari UNISA, 2 buah pasukan lagi dari Universiti Brunei Darussalam dan sebuah pasukan dari Kolej Perguruan Agama Seri Begawan insya-Allah. Dan yang mana peringkat saringan akan diadakan pada 9 Oktober di
Dewan Auditorium Unisa, Ya. dan manakala peringkat separuh akhir nanti, separuh akhir akan diadakan pada 10 Oktober, juga di Dewan Auditorium Unisa, insya-Allah. Ya. Manakala peringkat akhir pula akan berlangsung pada 12 Oktober 2023 bertempat di Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ICC, insya-Allah. Ya, jadi penyertaan telah pun dibuka. Adakah masih lagi dibuka bagi mereka yang ingin berminat? Masa ini sudah ditutup sudah. Ya. Jadi ada berapa pasukan yang akan berrentap? 5 Lima pasukan tadi. Lima pasukan. insya-Allah. Dan jadi orang ramai adalah dialu-alukan untuk datang beramai untuk memeriahkan lagi. Dan insya-Allah pada peringkat akhir nanti orang ramai adalah dipersilakan, dialu-alukan ya, untuk datang memeriahkan lagi dan atau menyokong pasukan-pasukan yang yang bertanding nanti, Ya, jadi saya amat muskil ni Tuan. Sebenarnya tadi Tuan telah pun menyatakan objektif dan salah satu daripadanya adalah bagi mengasah daya kreatif bagi para belia yang mengikuti pertandingan ini untuk berfikiran secara kritis dan pantas. Jadi bagaimana dengan format pertandingan ini? Adakah mereka diberikan tema lalu tarus tanpa pantun? Bagaimana dengan format tersebut? Format pertandingan, ya, kita ada beberapa pusingan. Ada 3 pusingan, kemudian pusingan pertama, kedua dan ketiga, yang mana di pusingan pertama nanti insya-Allah akan diberikan tema spontan. Kemudian yang pusingan kedua dan ketiga tema bebas, insya-Allah. Tema bebas. Kemudian dari sudut penghakiman pula, insya-Allah akan dikira dari isi, bahasa dan persembahan, yang mana isinya senarai kriteria isi ini nanti insya-Allah kita akan dilihat kepada ketepatan menjelaskan tema, kemudian pautan makna antara pembayang dengan maksud. Ini markah penuhnya 40. Kemudian dari segi bahasa, kriterianya adalah penggunaan bahasa Melayu baku, kemudian artikulasi yang jelas sesuai dengan isi, kemudian kelancaran penyampaian. Ini pun 40 markah. Kemudian dari segi persembahan, keupayaan menghayati pantun dengan berkesan, keberkesanan penggunaan kostum, props dan peralatan pun dikira, dan kreativiti dalam pengolahan pengucapan pantun. Ini sebanyak 20 markah. Jadi jumlahnya semua 100 markah lah. Jadi maksudnya konsep dan format pertandingan pesta ataupun pesta pantunan ni adalah seperti orang kita ni parlimen lah tu, bukan yang diiringi muzik dan seumpamanya berbalas pantun. Ada umpamanya seperti pertandingan debat, ada plaintiff, ada defendantnya, lebih kurang macam tu. Ada penyokong pencadang, ada pembangkangnya. Ada pembeli penjual. Ini kalau pantun ada pembelinya, ada penjualnya. Saya tidak dapat gambarkan, tapi yang pasti mungkin seronok memandangkan seperti yang doktor nyatakan, mereka hanya diberikan tema untuk pusingan pertama, manakala untuk pusingan kedua dan ketiga adalah bebas, melakarkan pantun, menghasilkan pantun secara spontan. Itu yang mahal tu. Di sini kita ni melihat ketajaman akal dan kecepatan serta cerdasnya cara berfikir para peserta tu nanti. Jadi ni orang ini memerlukan wit ataupun kecerdasan dalam membalas dan berfikir secara pantas di samping itu juga bukan saja isi dan juga pembayang dan maksud yang ingin disampaikan ini, tetapi juga dari segi perkataan dan juga penggunaan bahasa Melayu itu bahasa Melayu baku. Jadi banyak sebenarnya proses yang diperlukan. Yang diambil dalam pemerkahan artikulasi dinyatakan tadi. Sebab kita ni faham bahawa pantun ini merupakan simbol artistik masyarakat Melayu tu. Dan adakah pantun 4 kerat ataupun pantun 6 kerat? Bagaimana? Semuanya temanya 4 kerat. Mesti 4 kerat. Tadi banyak 2 kerat tadi. Jadi mungkin penilaian kita ni kuranglah kalau sekiranya ditolak dinilai. markahnya. Saya percaya sebelum pembeli itu membalas pantun itu ada ruang masa, jeda masa diberikan. Bagaimana? Para peserta selepas dijual, kemudian para peserta diberikan masa selama 2 minit untuk berbincang. Berbincang. Berbincang, kemudian mengutarakan dan tidak akan dipotong markah lah.
dalam masa 2 minit, Datuk. InsyaAllah. Siapa agaknya mungkin dapat disentuh sedikitlah sebagai gambaran di kalangan para hakim ataupun panel penilai yang dilantik. Okey. Panel hakim di antaranya sebagai ketua hakim di sini telah dilantik Profesor Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid, iaitu daripada elit budaya dan sastrawan. Dia ada sebagai ketua hakim. Dan ada lagi di antaranya beberapa seorang lagi Awang Erwan Rino bin Nordin, iaitu naib dipertua Mukun Selendang Sutra Brunei. InsyaAllah akan menghakimi dan menilai pertandingan yang ini. Bukan maksudnya kita ni memaparkan awal siapa di kalangan panel hakim itu, tapi mereka ini sememangnya diakui, mempunyai kebolehan, pengetahuan berhubung kait dengan pantun Melayu, warisan budaya kita ni. Warisan hakim yang berkaliber. Jadi mungkin bagi habis kita yang tertarik, sudah tutup, jadi ini dapat menyertai. Namun nanti 12 hari bulan Oktober akan diadakan peringkat akhir, di mana orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir bersama menyaksikan sendiri pesta pantun antara institusi pengajian tinggi negara Brunei Darussalam ini. Seterusnya Tuan mungkin boleh dikongsikan antara harapan bagi pihak Tuan sebagai pengelola acara bagi acara ini nanti. InsyaAllah mudahan pertandingan ini diharap dapat melestarikan budaya Melayu dengan memberikan pendedahan yang baik bagi para pelajar masa kini yang mana mereka ni berada dalam dunia kemajuan teknologi yang sangat pesat. Di mana tradisi dan adat resam Melayu ini semakin terancam pupus. Dan juga diharapkan akan dapat menarik lebih ramai penglibatan dari institusi awam dan swasta di negara Brunei Darussalam selain daripada peserta-peserta kita pada tahun ini, insya-Allah. InsyaAllah akan datang dengan kerjasama daripada banyak pihak, nanti mungkin lebih meriah, insya-Allah. Jadi mungkin boleh mengimbas kembali ni Tuan. Jadi ini adalah kali kedua ianya diadakan. Mengimbas kembali pada tahun lepas di mana pesta pantun ini diadakan. Bagaimanakah dengan sambutannya dan mungkin dari segi prestasi para pemantun, para peserta tersebut? Untuk makluman yang sebelum ini, yang pertama kali diadakan dan penganjurnya masih sama, iaitu Pesuruhanjaya Tinggi Malaysia di Brunei. Kemudian dikelolakan oleh Universiti Brunei Darussalam dan kerjasama dengan Dewan Pusat Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan pada ketika itu ada penyertaan, alhamdulillah tahun ini lebih banyak daripada yang sebelumnya lah. Oh ya. Mungkin itulah ya tahun pertama sebagai pengenalan. Kita dibarukan start engine. Kerana antara usaha untuk kita ni itulah memartabatkan warisan Melayu, iaitu melalui seni pantun. Dan bagaimana pula hala tuju? Seperti yang tadi ada bincangkan secara off-air tadi, khususnya kepada peserta, hatta kepada karya-karya yang dihasilkan secara spontan menerusi pesta pantun ini. Kalau dilihat, harapan kita sebenarnya sekarang ni kita melakukannya di Brunei Darussalam dan insya-Allah diharapkan pada akan datang kita akan menyertai pesta-pesta atau festival pantun di peringkat antarabangsa pula, insya-Allah. Dan kemudian melihat kepada banyak kita dapat perolehi daripada pesta pantun yang kita buat ini, insya-Allah pada mudahan karya-karya atau pantun-pantun yang sudah dipertandingkan ini nanti insya-Allah dapat kita bukukan, insya-Allah. Ataupun diterbitkan. Diterbitkan. Mesti majalah-majalah yang mungkin diterbitkan dalam negara kita ni. Betul. Insya-Allah. Maksudnya yang menang nanti akan ikuti festival secara antarabangsa. Artinya ini adalah salah satu cara juga untuk mengharumkan nama negara kita ni, di samping kita ni sentiasa memperjuangkan warisan tradisi kita ni, iaitu salah satu puisi adalah berpantun. Jadi bagi peserta-peserta yang mungkin menonton rancangan Rampai Pagi pada hari ini, mungkin kita ada sedikit masa lagi. Mungkin Tuan Doktor boleh mengongsikan sedikit tips
Tips berpantun, mungkin saya dan Sarina juga dapat mempelajari cara-cara untuk kita ni menghalusi pantun kita ni. Satu, dua, cara penyampaian itu. Macam mana supaya ni orang boleh dinikmati dan ni orang convincing. Kalau caranya berlatih gitu. Mesti rajin berlatih. Ini kan berpasukan. Jadi berpasukan ini mesti bekerjasama. Di antara satu sama lain, walaupun di dalam satu pasukan itu ada simpanan, tapi simpanan itu pun perlu ikut serta, menyumbang. Dan insya-Allah dengan latihan yang berterusan, insya-Allah akan dapat lagi keyakinan dalam para peserta nanti, insya-Allah. Ya, kerana saya rasa menjadi seorang yang kaya dari segi bahasa, perbandaraan kata dan seumpamanya ini perlu banyak membaca. Dengan membaca, insya-Allah ia akan membantu dalam usaha kita ni apapunlah, khususnya dalam penulisan, mungkin dalam seni pengucapan dan seumpamanya. Dan memandangkan ini telah pun dimandatkan ke Kementerian Pendidikan melalui institusi pengajian tinggi. Sebab kerana itu juga seperti doktor nyatakan pada tahun lepas diterajui, diselenggarakan oleh Universiti Brunei Darussalam, dan tahun ini giliran Universiti Islam Sultan Syarif Ali untuk menyelenggarakan pesta pantun ini. Alhamdulillah. Setinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Doktor kerana bersedia memberikan penerangan dan perincian berkenaan dengan Pesta Pantun antara Institusi Pengajian Tinggi Negara Brunei Darussalam 2023. Merupakan penolong profesor, pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Ada lagi pertanyaan ni. Sekali laginya, final 12 hari bulan Oktober. 12 hari bulan Oktober, hari Khamis. Khamis pada jam? Pada jam bermula jam 8 pagi. 8 pagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita punya di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, ICC. Bagaimana caranya untuk orang ramai mengetahui lebih lanjut mengenai dengan acara Pesta Pantun yang akan diadakan? InsyaAllah kita akan mengedarkan kita punya poster-poster dan akan diedarkan di media-media masalah, insyaAllah. InsyaAllah. Begitu juga dengan media platform digital UNISA sendiri. Berapa pasukan akan mara ke peringkat akhir? Hanya 2 pasukan yang akan mara daripada 5 pasukan tadi. Saringan pertama akan semua bertanding, kemudian pada saringan pusingan separuh akhir. Separuh akhir insya-Allah 3 pasukan akan bertanding, kemudian tinggal 2 yang terbaik akan memasuki peringkat akhir nanti, insya-Allah. Di sana perjuangan bermula tu sekarang pertandingan akhir Dato'. 2 pasukan akan berentak, jadi the best of the best, yang terbaik di antara yang terbaik dari Institusi Pengajian Tinggi Negara Brunei Darussalam pada tahun ini, Pesta Pantun. Jadi untuk akhirnya mungkin seruan kepada orang ramai bagi memeriahkan lagi nanti peringkat akhir Pesta Pantun ini. Silakan tuan. Diharapkan orang ramai dan para pelajar IPT akan dapat ikut serta dan menyertai memeriahkan lagi Pesta Pantun ini yang akan diadakan pada 12 Oktober 2023 nanti di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, dan insya-Allah dapat untuk mereka memotivasikan diri mereka untuk menyertainya pada akan datang, insya-Allah. Tepat. Baik. Saya akhiri dengan pantun itu. Silakan. Halusi seni pantun, jangan berhenti. Warisan budaya tradisi kita ni. Terima kasih seikhlas hati. Kalau jodoh, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.